hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Dan rahmat-Mu lebih ku damba di sisiku daripada amalanku. Namun tak pula relaku untuk ke api neraka-Mu. Wahai Tuhanku, aku tak layak ke syurga. Ampunilah dosaku, kerana Kau sesungguhnya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum diberi kepada anda semua, kepada Umi Abi yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam live. Hari ini Moh ngaji tak ada ya. Hari ini Moh ngaji tiada. Tapi kita gantikan dengan slot Jom Kenal Surah. Alhamdulillah. So, pertama sekali saya nak minta jasa baik Umi Abi dan sahabat-sahabat yang hadir live pada pagi ini. Boleh dengar tak suara saya? Jelas ke, tak jelas ke? Boleh komenkan di ruangan komen. Mudah-mudahan kita doakan semoga kita punya perjalanan, orang kata apa? Perjalanan live hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Boleh komen sikit. Boleh komen di ruangan komen. Dengar jelas. Pertama sekali saya nak perkenalkan diri saya bagi yang belum mengenali. Nama diberi Muhammad Nur Hilmi bin Muhammad Raplis ataupun dikenali sebagai Hilmi Raplis lah. Boleh saja panggil saya Encik Hilmi. Saya adalah salah seorang orang kata apa? Speaker lah ataupun apa orang kata, tim Easy Ngaji. So hari ni kita nak berkongsi apa yang saya tahu dan kita sama-samalah ambil ibrah, ambil pengajaran. Mana yang saya tahu, saya share kepada Umi Abi dan sahabat-sahabat semua. Mana yang saya tak tahu, mungkin kita boleh tanya guru kita yang lebih arif insya-Allah. So, saya nak minta jasa Umi Abi semua, kalau ada salah silap saya, mohon ditegur. Kalau laju ke apa, boleh saja komen di ruangan komen, okey? So alhamdulillah bagi yang belum mengenali, orang kata apa, semoga pertemuan kita pada hari ini menambahkan lagi rasa mahabbah kita kepada kepada itulah Al-Quran dan kepada dan dekatkan lagi kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kalau jelas alhamdulillah. Kalau jelas alhamdulillah. Hari ini saya agak agak terkejut. Alhamdulillah kita punya orang kata view hari ini walaupun speakernya bukanlah Ustaz Hadi kan. Hari ini saya sendiri orang biasa je. Tapi alhamdulillah 66 orang mata memandang. Mudah-mudahan dengan 66 mata memandang ini mendapatlah orang kata apa, mendapat sedikit banyak apa yang saya sampaikan dan mohon tegur jika ada salah silap saya. Dan saya meraihkan semua para asatizah yang hadir pada hari ini. Saya tahu mungkin ada di antara kita para asatizah kita, orang-orang yang lebih alim, lebih-lebih tinggi ilmunya. Ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan kepada anda semua dan mohon tegur saya ya banyak kali ulang sebab kita tahu kita ni orang kata apa, banyak lagi kekurangan. Tapi tak apa, bagi yang nak share boleh sebarkan lagi. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat pengajian kita pada hari ini. Okey, insya-Allah. Okey. Kenapa? Oh ya ke? Okey, kejap ya kita okey. Okey, kita ada sedikit silap tulis. Okey. Betul? Alah. Okey. Alhamdulillah. Saya pun masih belajar, betul, kita sama-sama belajar. Okey. So tanpa membuang masa, hari ini kita akan menceritakan tentang jom kenal surah Al-Qadr. Mudah-mudahan apa yang siapa yang dah dapatkan nota, boleh buka nota dah. So macam biasa, siapa yang tak mengenali lagi saya suka mulakan kita punya orang kata apa, perkongsian kita, kita mulakan dengan selawat dulu. Boleh tak? Kita mulakan dengan selawat. Okey, boleh? Kalau boleh, siapa yang tahu selawat hari ni kita nak kita rasa macam nak bagi selawat lain sikit. Hari ni selawat panjang sikit. Iaitu siapa yang tahu, saya rasa ramai yang tahu, iaitu selawat Tibbil Qulub. Siapa yang tahu Tibbil Qulub boleh sama-sama kita lantunkan dan kita bacakan di rumah. Apa kelebihan selawat Tibbil Qulub ni? Dia adalah selawat syifa, selawat penyembuh penyakit, bukan penyakit batin, bukan penyakit luaran sahaja, tetapi penyakit dalaman, iaitu penyakit hati. Mudah-mudahan dengan kita
selawat Tibil Qulub, siapa yang ada, siapa yang tahu selawat Tibil Qulub, kita boleh sama-sama kan lantunkan di rumah, sebab banyak fadilat surah selawat ni. Mudah-mudahan Allah mengangkat selawat kita ni, lagi-lagi kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa yang tahu boleh baca sama. Saya buat lagu sikit lah tau, sebab kalau kita baca je nanti mungkin kurang. Kita ialah manusia kan. So kita ada sedikit, orang kata bukan lagu, alunan lah. Ada rentak sedikit. Untuk kita mana yang belum tahu, bolehlah faham dengan selawat Tibil Qulub ni. Okay. Okay. Salam sedia, jom kita mula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, kita cuba selawat Tibil Qulub. Okay, siapa yang tahu boleh ikut. Okey, kita cuba. Kita baca selawat Tibil Qulub ni sebanyak 3 kali, okey? Maaf kalau suara kurang menarik. Kita baca sebab kita nak niat kita supaya Allah limpahkan rahmat kita ni, selawat kita ni kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubin wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Lagi satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubin wa dawaiha وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Mudah-mudahan dengan selawat Tibil Qulub kita itu tadi menyembuhkan mana yang sedang sakit, menyembuhkan hati-hati kita yang kadang-kadang ada salah kan. Mudah-mudahan dengan selawat Tibil Qulub ini Allah memudahkan segala urusan kita. So selepas ni kita boleh sama-sama lazimikan selawat Tibil Qulub. Kita boleh baca sebanyak 8 kali ataupun 3 kali. Kita buka, kalau ada air kan, kita buka air, kita sambil baca dan kita niatkan mudah-mudahan dengan selawat tersebut dapat menyembuhkan segala penyakit. Lagi-lagi penyakit hati, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, tanpa buang masa, jom kita mula kita punya slot pada hari ini, iaitu tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang pengenalan surah Al-Qadr. Siapa yang ada nota, boleh buka nota. Mudah-mudahan nota ni bermanfaatlah buat diri saya sendiri dan juga buat semua, insya-Allah. Okey, tanpa kita buang masa, semua jelas, semua nampak tak nota yang saya mainkan di orang kata apa, di slide saya, di apa, di apa nama ni, di skrin ya, nampak ya? Betul, surah Al-Qad, surah special ni, betul, masya-Allah. Mudah-mudahan sedikit yang saya tahu bolehlah kita berkongsi, insya-Allah. Mudah-mudahan dia je mendapat sedikit
sebanyak pengetahuan buat kita. Jom kita mula. Alhamdulillah. Bismillah. Pertama, kita dah tengok tadi kat sini pengenalan surah Al-Qadr. Okey, jom kita tengok info surah. Kita nak tengok info surah. So macam sebelum ni kita boleh nampak, kita tengok pada minggu lepas, Selasa lepas kita bersama Encik Irfan kita dalam mengenali surah Al-Asr. Surah Al-Asr dah selesai pada Selasa depan, Selasa lepas, maaf. Kita dah tahu, kita dah menelusuri apa yang ada dalam surah Al-Asr. So hari ni kita masuk dalam surah Al-Qadr. Okay. So, uh, betul, siapa yang terlepas, terima kasih Encik Irfan, reminder. Siapa yang terlepas, kita punya jom kenal surah Al-Asr pada Selasa lepas, boleh sahaja tengok semula rakaman di dalam grup yang Umi Abi dan sahabat-sahabat yang hadir lah. Ada dalam orang kata apa, Road to Ramadan kan, ada dalam grup tu, kita dah sediakan rakaman. Okay. Alhamdulillah. So Alhamdulillah kita masuk ke dalam info surah Al-Qadr. Kita masuk info surah Al-Qadr. Kita boleh tengok kat sini. Kita ada status, kita ada jumlah ayat, kita ada jumlah kalimah, kita ada jumlah huruf. Okey, jom kita tengok status surah Al-Qadr ni kan. Surah Al-Qadr ni diturunkan di mana status dia? Makkiyah. Makkiyah ni maknanya di sekitar Mekah. Di sekitar Mekah. Maknanya surah Al-Qadr ni turun di Makkiyah. Maknanya status surah Al-Qadr ni surah Makkiyah. So lepas ni kalau misal lah kan, kalau ada orang tanya kita apakah status surah Al-Qad ni, kita dah tahu dah. Ini adalah surah Makkiyah. Boleh highlight, siapa yang ada highlight boleh highlight kan. Dia surah Makkiyah. Betul. Grup R2R02 dengan R2R01. Betul. Dalam tu dah ada dah rakaman. Rakaman Selasa lepas bersama Encik Irfan. Dan insyaAllah hari ni punya rakaman pun akan kami beri dalam tu. Dan nota-nota pun akan diberikan di dalam tu. Segala info tentang Ramadan, Road to Ramadan kan, nama dia pun Road to Ramadan, akan diberikan di dalam grup tersebut. Okey. Ingat? Mhm. Mhm. Oh, faham. Betul. Siapa yang baru masuk tu pun mungkin, siapa yang baru masuk mungkin masuk-masuk grup tu kosong kan. Sebenarnya grup tu ada dah nota-nota yang kami beri, insyaAllah. Mana yang belum lagi tak jumpa rakaman dalam tu, insyaAllah nanti kami akan beri semula rakaman dan juga nota. Okey. So, surah Al-Qad ni adalah surah Al-Makiyah. Jumlah surah ni ada berapa? Ada berapa? Ada 5 sahaja kan? Ada 5 sahaja. Macam mana permulaan surah ni kan? Permulaan surah ni macam mana? Kadang-kadang kita terlupa, kita pernah dengar surah Al-Qad ni tetapi kita tak tahu macam mana permulaan. Orang kata apa, macam mana pemula ayat ni kan? So saya baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itulah surah Al-Qad kan, hinggalah akhir ayat. Saya baca ayat 1 lah hinggalah penghabisannya, insya-Allah. So itulah permulaan ayat dia adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mungkin kita selalu baca kan surah ni, selalu baca bila time kita nak tarawih ni kan. Kita nak tarawih ni selalu dekat bulan puasa selalu digalakkan baca surah Al-Qad ni kan. Surah Al-Qad ni selalu dilazimi baca pada setiap bulan Ramadan. Maknanya kalau kita dah nak masuk surah Al-Qad ni, maknanya kita dah tahu dah, kita dah nak sampai ke bulan mulia. Tetamu kita nak datang dah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua dapatlah bertemu dengan bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Semoga kita dapat orang kata melaksanakan ibadah Ramadan puasa pada tahun ini dengan lebih lancar, dengan lebih teratur, dengan lebih baik daripada sebelum-sebelum ni, insya-Allah. So setakat ni semua Umi Abi semua jelas kalau kurang jelas nanti boleh sahaja komen di ruangan komen. So kita tengok kat sini juga jumlah ayat dia tadi saya dah baca dah sedikit. Surah Al-Qad ni ada 5 surah, ada 5 ayat. So kita boleh highlight kat sini 5, terdapat 5 ayat. So lepas ni misal lah kan, kalau ada exam ke kan, kalau orang tanya berapakah jumlah ayat dalam surah Al-Qadr, ada 5, ada 5. So kita tengok next, kita tengok seterusnya adalah jumlah kalimah. Mana jumlah kalimah dalam surah ni adalah ada berapa? Ada
30. Okey, ada 30 kalimah dalam surah Al-Qadr. Okey. Solat witir. Betul, dalam solat witir kita pun kita baca surah Al-Qadr. So kita boleh tengok kat sini juga jumlah huruf ada berapa? Ada 120. Ah, besar sangat tu. Okey. Saya cakap kan, saya tak nampak muka kan. Nanti orang cakap, siapa bercakap ni? Slide bercakap. Saya lupa nak tukar skrin. Terima kasih Encik Irfan. Okey. Ada jumlah kalimah dia ada 30. Ada 30. Okey. Waalaikumsalam bagi yang beri salam. Mana yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang saya share pada pagi ni bermanfaat buat diri saya sendiri terutama sekali dan juga buat Umi Abi semua yang hadir insya-Allah. So, kita dah tahu tadi status surah ni surah Makiyah, jumlah ayat dia ada 5, jumlah kalimah ada 30 dan jumlah huruf dalam surah ni ada 120 huruf. Okey? Ada 120 huruf. Okey. Siapa yang ada apa? Nota ni nanti bolehlah highlight macam saya. Maaf kalau tulisan saya kurang menarik tu, mohon maaf Jom kita pergi kepada susunan di dalam Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran tu apa benda kan? Mushaf Al-Quran tu adalah Quran kita yang selalu kita guna tu kan. Quran yang kita selalu pakai untuk kita punya harian macam ni kan. Quran ni dalam Mushaf Quran. Quran biasa ni lah kan. Quran biasa ni macam mana? Ini kita nak tengok susunan di dalam Mushaf Al-Quran. Tadi kita dah tengok. Tadi kita tengok status semua kan. So kita nak tengok sekarang ni adalah susunan surah Al-Qadr ni dalam Al-Quran. Okey. Okey, kita tahu siapa Umi Abi lepas ni kan. Lepas keluar daripada live ni bolehlah semak Quran. Kita boleh tengok surah Al-Qadr ni adalah surah sebelum Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. So surah sebelum. Okey. So dia adalah surah sebelum Al-Alaq. Okey. Dia surah sebelum Al-Alaq. Okey. So, surah Al-Qad ni adalah surah sebelum. Maknanya, surah sebelum tu maknanya apa? Surah sebelum surah yang ni lah. Surah sebelum surah Al-Alaq. Okey, jelas. Kat sini, jelas. Okey, kalau jelas, Alhamdulillah. So nanti nak cari kan, nak cari muka surat, nak cepat cari surah Al-Qadr ni dalam muka surat berapa kan. Mungkin sekarang ni Umi Abi yang ada Quran dekat sebelah ke ataupun memang dah buka Quran daripada permulaan live tadi, mesti dah tahu kan. Muka surat berapa surah Al-Qadr ni. Dia adalah muka surat 598. 598. So, surah Al-Qad ni dalam juzuk berapa? Adakah juzuk pertama, juzuk dua, juzuk tiga? Tidak. Dia adalah dalam juzuk 30. Juzuk 30 ni adalah juz amma lah kan. Juzuk amma, surah-surah yang kita selalu baca ataupun kita panggil ayat surah-surah lazim. Iaitu bermula daripada surah An-Naba sehinggalah surah An-Nas. Macam tu kan. So dalam dalam susunan ni dalam surah Al-Qad ni adalah juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30 dalam juzuk yang 30 dalam Mushaf Quran. So saya ada sedikit kat sini. Saya nak tunjuk juga. Tadi kita dah cakap dia juzuk 30. Ni ada penambahan untuk kita tahu bersama. Kadang-kadang kita tak sempat nak kira dan sebagainya kan. Kita tahu dalam Al-Quran ada berapa surah? Ada berapa surah? Dalam Quran ada berapa surah? Ada berapa surah dalam Quran? Kita ada 114 surah kan dalam Al-Quran. So surah Al-Qadr ni kan surah yang keberapa antara 114 tu? Antara 114 tu surah Al-Qadr ni surah yang keberapa? 114 masya-Allah. Orang kata apa? Bagus. Semua orang dah tahu kan ada 114 surah. So surah Al-Qadr ni kita adalah surah yang antara surah yang ke 114. Surah Al-Qadr ni adalah surah yang surah Allah besar pula tulisannya. Surah yang ke 100 pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah ke 90 berapa? Dia tak tahu. Oh masya-Allah lajunya tulis. Bagus-bagus. Semua dah tulis dah.
Surah yang ke-97. Masya Allah, mumtaz. Bagus semua ni. Orang kata apa, cermelang. Saya belum baru cakap surah ke, tengok-tengok banyak komen. 97, 97. Bagus, betul. Dia adalah surah yang ke-97 antara 114 surah di dalam Quran. Okey, itulah sedikit orang kata nak pengetahuan lah untuk kita tahu. Okey, itu dalam 114 surah. Dalam juzuk yang 30, antara juzuk 30, surah Al-Qad ni surah yang keberapa dalam juzuk 30? Dalam juzuk 30, surah Al-Qad ni surah yang keberapa? Boleh boleh tahu tak? Boleh tahu? Boleh tak? Komen. Okey, tak apalah saya bagi Dalam kalau dalam juzuk 30, ni adalah surah ke 20. Surah yang ke-20 dalam juzuk, maaf tulisan saya memang begini, juzuk 30. Okey. Dah tengok semua mesti tahu. Betul? Dah selalu kita baca kan? So, surah yang ke-20 dalam juzuk 30. Nanti kalau orang tanya, okey, dalam 114 surah, surah Al-Qad ni surah yang keberapa? Kita dah tahu dah, 97. Okey, bagus, cemerlang. Lepas tu ada pula soalan. Dalam juzuk 30, surah Al-Qad ni surah yang keberapa dalam juzuk 30? So kita dah tahu surah yang ke 2 20. Okey, dalam juzuk 30 ni surah Al-Qad ni adalah surah yang ke 20. Okey. Okey, jelas. Okey, bagus. Siapa yang nak tulis balik apa yang saya cakap kat komen pun tak ada masalah. Biarlah orang kata apa, kenapa tulis balik walaupun Encik Helmi dah bercakap. Tak apa. Kadang-kadang kita tak ada nota kan, kita tak ada nota. Ya, betul. Dari 38 surah kan Ustaz? Ya, betul. 38. Betul. Daripada 38 surah yang ada dalam juzuk 30. Juzuk 30 lah. Nasib tak cakap juzuk 31 kan. Kalau tak merepek dah. Okey, dalam juzuk 30. Okey, bagus. Maknanya ada yang ramai lah kira kan. Juzuk 30 ni ada berapa? Betul. Kita ada, betul. Juzuk 30 ada 38 surah. So, dia adalah surah yang ke-20 dalam juzuk 30. Okey, setakat ni dalam susunan di dalam mushaf semua jelas. Kalau jelas, Alhamdulillah. Nanti kalau ada kurang, kalau nak minta saya ulang balik, boleh bagi tahu di ruangan komen. Okey? Okey, jom. Kita tengok ke bawah pula. Kita tengok yang ke bawah adalah susunan turutan penurunan. Maknanya 97 daripada 144 dan 20 dalam juzuk 30. Okey, betul tu. Okey. So, kita tengok dekat sini susunan turutan penurunan. Maknanya penurunan ayat by ayat lah kan. Tadi kita tengok atas ni dalam susunan dalam Quran. Dalam Quran kita tahulah kan susunan yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Lepas tu surah Al-Baqarah dan lain-lain kan. So kat sini kita tengok susunan turutan penurunan. Maknanya turutan penurunan adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lah. Wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. So dalam surah Al-Qad ni turutan bila penurunan yang keberapa. So kita dah tengok kat sini, saya dah sediakan kat sini, kita boleh tengok dia adalah yang ke 25 turutan dalam penurunan. Maknanya susunan turutan penurunan surah Al-Qadr ni adalah yang ke 25. Okey? 25. 25. So dia diturunkan selepas dia turun selepas penurunan surah apa? Selepas surah Abasa. Abasa. Okey, surah Abasa. Dia turun selepas surah Abasa dan sebelum surah Asy-Syams. Diturunkan sebelum surah Asy-Syams. Okey? Setakat ni jelas. Tak nampak ni oren. Apa Encik Helmi ni? Merepek-repek. Kita ambil colour yang okey, ni biru. Kita ambil lawan ini. Saya pun dah confused. Tak apa. Nampak kan? Nampak je saya rasa. Walaupun dia tu. Okey. Turutan doa. So surah ni adalah surah yang ke 25 dalam penurunan. Maknanya surah yang ke-25 yang diturunkan. Yang pertama surah apa? Siapa ingat penurunan yang pertama surah apa? Surah apa? Kalau ikut susunan penurunan pertama surah apa?
Saya rasa mungkin ramai dah tahu kan. Surah apa? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu adalah pertama yang diturunkan kepada Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Surah Al-Alaq. Okey. So itu adalah penurunan yang pertama. So surah Al-Qadr ni adalah surah yang ke-25 dalam penurunan. Dia turun selepas surah Abasa. Abasa. Betul. Surah ini juga adalah surah sebelum Asy-Syams. Okey. Alhamdulillah. Setakat ni, setakat atas ni, info surah ni semua jelas. Kalau info surah ni jelas, info misalnya kan, kalau info surah ni jelas, barulah kita boleh pergi ke bawah. Kalau info surah ni jelas, barulah kita boleh pergi ke bawah. Okey. Jelas. Okey, kalau jelas alhamdulillah. Kalau saya cakap, betul tak? Terima kasih kepada Umi Diana Yusof. Surah Abasa, surah ketiga dalam juzuk 30. Terima kasih kerana sudi share kepada kita semua. Terima kasih. Siapa nak share lebih lagi tentang apa yang saya cakap pun boleh. Dipersilakan. Tak ada masalah. Boleh je saya terima dan kita boleh beritahu lagi orang kata berkongsi kita punya pengetahuan. Okey? Alhamdulillah. Terima kasih semua. So kita tengok kat bawah ni. Fasa kita tengok pula fasa penurunan surah. Okey, kita tengok fasa penurunan surah. So kita tengok kat sini, macam kita tahu surah ni tergolong dalam surah apa? Dalam tahun ke berapa? Tahun ke berapa? Okey. Diturunkan dalam pada fasa 2. Okey. Fasa kedua itu tahun keempat hingga kelima kenabian. Okey. Sekejap saya semak. Saya rasa macam nota saya ni ada sedikit kesilapan ke? Sekejap ya saya tengok semula. Sebab saya risau dia tersilap. Saya risau tersilap. Risau nanti kalau tersilap nanti saya nak cuba betulkan. Kejap ya. Sebentar ya Umi Abi. Kejap. Allah, 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 Allah. Okey, kejap. Saya risau saya tersilap nota yang saya beri. Kejap saya semak semula ya. Saya semak. Kita semak semula. Soal apa orang kata kita punya ni penurunan. Kejap ya. Itulah orang kata kan agak okey, betul betul. Saya betul betul. Saya ingat saya tersilap letak yang ni dua ni. Dua ni saya ingat tersilap rupanya betul. Saya pun dah tersilap. Okey, so alhamdulillah betul. Kita dah masuk kita tengok tadi fasa penurunan surah. Saya dah cakap tadi surah Al-Qad ni adalah surah fasa yang kedua diturunkan. Fasa kedua ni adalah fasa di mana adalah tahun keempat hingga kelima kenabian. Okey. Okey, kalau mana soalan yang saya rasa macam saya boleh jawab tu, insya-Allah saya boleh jawab. Kalau saya rasa macam berat untuk saya jawab, nanti saya akan simpan dan kita akan tanya guru kita lah. Ada beberapa pendapat yang minta ustaz terangkan. Saya tengoklah kalau soalan tu mungkin saya tak tahu, kita akan simpan dan kita akan bukan simpan saja, saya akan carilah guru yang lebih arif untuk bahaskan soalan yang akan diberikan sebentar lagi. Okey? Okey. Sekarang ni kita tengok dulu dekat sini fasa penurunan. Okey, fasa yang kedua adalah tahun keempat hingga kelima kenabian. Okey, tahun keempat dan kelima, tahun keempat hingga kelima kenabian. Okey, pada tahun ni apa yang jadi adalah kita macam kita tahu sebelum ni siapa yang pernah hadir saya punya apa orang kata apa jom kenalkan surah yang saya pernah ceritakan banyaknya memang fasa kedua iaitu tahun keempat hingga kelima kenabian ni. Iaitu di mana betul. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Betul. Makkiyah tu adalah surah yang ayat yang diturunkan sebelum penghijrahan Nabi Muhammad ke Madinah. Betul lah tu. Makkiyah merujuk kepada Mekah. Okey. Ada soalan itu ke tadi? Mungkin saya terlepas pandang. Maaf kalau ada soalan. Ha? Oh iya ke? Ada soalan? Oh, okey, okey, maaf. Betul. Maaf saya tak perasan soalan tadi.
Saya minta maaf. Okey, so betul lah tadi Makkiyah tu adalah orang kata apa, ayat yang diturunkan di sekitar Mekah, iaitu kita tahu kan sebelum Nabi Muhammad berhijrah, Nabi Muhammad duduk di Mekah kan. So banyaknya ayat turun di Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sekitar Mekah. Okey, iaitu senang kata macam Umi Safiah kata tadi, untuk kita mudah faham, Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau kita nampak surah tu Madaniyah, maknanya turun di Madinah. Macam tu maknanya surah yang diturun di Madinah tu adalah surah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Okey. Dan Umi Nora pun kata betul, betul. Makiyah merujuk kepada Mekah. Okey? Jelas? Kalau jelas, Alhamdulillah. Kalau kurang jelas, tak apa. Nanti boleh ajukan, boleh je tanya semula, insyaAllah. Kalau tak dapat jawab kat live, saya akan jawab dalam grup dan sebagainya, insyaAllah. Okey. Kita tengok kat sini, pada tahun keempat hingga kelima kenabian, apa yang jadi? Macam kita tahu, tahun keempat hingga kelima kenabian ni adalah 2 tahun pertama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, maknanya secara terbuka kepada semua tahu. Maknanya fasa pertama kita tahu kan secara sembunyi, iaitu di mana Nabi Muhammad hanya menumpukan kepada ahli keluarga dan para sahabat sahaja. So fasa kedua ni adalah tahun keempat hingga lima kenabian, adalah 2 tahun pertama dakwah secara terang-terangan. Terus teranglah 2 tahun. Kita tengok sini. Kita boleh ni dakwah secara terus terang. Maknanya secara terbuka. Maknanya semua orang tahu. Dan bila macam kita tahu, bila fasa pertama, bila uh, hanya fokus kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat saja dan tidak secara terus terang, bila sahaja Nabi berdakwah secara terus terang, maka jadilah peperangan mulut dan kempen memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada fasa ini adalah Nabi Muhammad dikecam ataupun dihentam teruk oleh kaum musyrikin Mekah pada masa itulah, pada tahun ini, pada tahun keempat hingga kelima kenabian. Maknanya ramai orang tak puas hati, ramai yang mengatakan Nabi Muhammad ni tipu dan sebagainya kan, betul. Sebab ialah, bayangkan mereka tidak pernah didatangkan kepada mereka Nabi selepas dengan tempoh masa yang lama. Tiba diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, mereka rasa macam terus rasa macam tak percaya dan menolak dan menentang dakwah Rasulullah secara secara teruk kan. Kita tahu kan banyak sangat tentangan-tentangan hebat. Macam kita tahu tadi, hari tu saya pernah cerita tentang Abu Lahab dan isterinya, yang orang kuat yang banyak menentang Rasulullah pada fasa ataupun pada tahun tersebut, pada orang tahu apa, pada dakwah Nabi secara terus terang. Okey. So pada tahun ini jadilah peperangan peperangan mulut dan juga kempen memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Walaupun orang kata apa, tentangan yang sangat hebat, tetapi kita tahu akhirnya Nabi Muhammad berjaya juga kan, menegakkan Islam, dapat juga menarik ramai orang untuk dekat dengan Islam. Masya-Allah. Itulah kita boleh ambil pengajaran besar sungguh pengorbanan Nabi Muhammad kepada kita. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tetapi kita tengok, kita teladani setiap, orang kata apa, bila kita tadabbur ataupun kita refleksi surah ni, kita lagi nampak punya besarnya pengorbanan Nabi Muhammad, dan kita nampak juga Allah Maha Baik. Setiap kesedihan Nabi Muhammad diturunkan surah-surah yang menenangkan Rasulullah. Nampak tak? So, kalau kita nak bersedih ataupun kita rasa macam kita teruk diuji, kita boleh tengok balik pengorbanan Nabi Muhammad, dan juga kita tahu kalau sedih kita boleh berbalik kepada Allah Subhanahu Taala. Okey? Alhamdulillah. Setakat ni jelas ya? So macam tadi kita tahu surah selepas Abasa dan surah sebelum Asy-Syams. Okey, ni kita tengok sekelimbas je. Surah Abasa ni kita tahu surah Abasa ni dia punya tema dia adalah teguran kepada Nabi. Maknanya dakwah kepada maknanya dakwah kan, nabi-nabi yang diutuskan adalah menyebarkan dakwah kepada umatnya. So ini surah Abasa ni banyak tentang teguran Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu. Okey, jelas. Okey, surah Abasa. Ada orang apa,
bagi emoji marah. Jangan marah. Kalau saya silap, mohon dibetulkannya. Siapa yang tengok kan 110 mata yang memandang ni, kalau saya ada silap cakap ke, mohon sahaja ditegurkan. Kalau kalau macam yelah setengah orang malu nak tulis kat komen, boleh je personal je antara tim-tim kami beritahu Encik Helmi ada cakap silap, Encik Helmi ada bagi pendapat salah. Boleh saja tegur, insya-Allah sama-sama kita membantu untuk apa? Ni lah dalam menuntut ilmu ni. Kadang-kadang saya tak semua benda saya tahu. Umi Abi yang dan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini mungkin lebih ilmu, lebih tahu. Kalau saya silap boleh dibetulkan. Okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau jelas kita tengok. Tadi ni saya tengok ni saya ambil sekali jalan sekali imbas je surah Abasa tentang teguran kepada Nabi. Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ni hari tu siapa bahas tak silap saya Encik Irfan ada kan bahas juga tentang surah Asy-Syams ni adalah tentang apa? Bukti kekalahan kafir daripada sejarah. Okey. Yang dua surah ni kita tengok sekali imbas je insya-Allah. Mungkin kalau ada di hari yang lain, kalau kita ada sesi refleksi dua surah ni, insya-Allah kita akan lebih faham lagi apa benda maksud teguran kepada Nabi, apa maksud surah Asy-Syams, bukti kekalahan kafir daripada sejarah. Okey. Siapa yang mungkin ada Quran terjemahan nanti, bolehlah baca-baca dulu terjemahan dua surah ni. InsyaAllah nanti kalau ada sesi yang kami sediakan, apa, boleh saja kita tengok. Bukan marah tu Ustaz, kadang tu tersentuh atau tekan. Makcik pun pernah Ustaz dengan tak sengaja. Betul. Saya saja je, saya gurau-gurau. Betul, kadang-kadang tertekan. Kadang-kadang, yelah, dia banyak kan emoji kat bawah tu, kadang-kadang tertekan. Tak apa. Tak sengaja, saya saja je. Saya tahu Umi Abi semua ni bagus semua, tak ada marah-marah. Tak ada marah-marah. So, saya tahu itu apa tertekan tu. Tak apa tak apa. Okey, dah kita abaikan emoji tu tak apa. Tak penting pun emoji tu kan. Okey. So, tadi kita dah tengok dekat atas ni fasa penurunan. So, kita nak tengok kat sini pula. Saya tulis kat sini kan. Surah ketiga bermula dengan Inna. Okey. Maknanya ada 4 surah dalam Quran yang bermula dengan Inna. Okey. Ada 3 surah yang bermula dengan Inna. So, nanti kita boleh tengoklah antara hari ni kat sini saya bagi list je lah. Saya tak adalah terangkan satu-satu surah Al-Fat ni tentang apa, surah Nuh tentang apa, surah Al-Kausar tentang apa. Ni hanyalah orang kata apa, list surah yang bermula dengan Inna. Okey, bermula dengan apa? Inna. Macam surah ni kita tahu kan Inna anzalnahu fi lailatul qadr kan. Surah yang kita apa yang apa kita tulis yang kita belajar hari ni adalah bermula dengan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. So surah yang ketiga yang bermula dengan Inna. Yang pertama surah Al-Fat, yang kedua surah Nuh. Lepas tu ketiga surah yang kita belajar hari ni surah Al-Qad, yang keempat surah Al-Kausar. Okey. Itulah saya nak cakap. So lepas ni kalau orang tanya, dalam Quran ada 4 surah Inna kan? Apakah surah tu? Nanti bolehlah tengok nota balik. Okey, hari tu Encik Helmi ada cakap. Yang pertama surah Al-Fat, yang kedua adalah surah Nuh, ketiga surah Al-Qad, keempat surah Al-Kausar. Nampak tak istimewanya kan surah-surah yang kita pelajari kan Allah. Bila kita tengok satu persatu surah yang kita belajar ni, yang kita pelajari, tak kisah daripada saya ke, daripada Encik Irfan ke, semuanya ada kisah-kisah yang tersendiri. Masya Allah, nampak tak tu orang kata apa, memang Allah dah susun elok ayat-ayatnya dan diberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang dah perintahkan untuk kita tahu tentang surah-surah yang ada dalam Quran ni kan. Ada 114 surah ni. Semua 114 surah ni mempunyai fadilat-fadilatnya yang sangat-sangat masya-Allah, orang kata kan. Setiap surah ni masya-Allah, orang kata hebat-hebat semuanya. So, siapalah kita untuk menidakkan satu perkara itu berlaku. Kadang-kadang orang cakap baca surah ni untuk ini, untuk itu. Kita ikhtiar kan. Walaupun kita tahu keseluruhan surah ni dalam Quran ni adalah syifa buat kita. Okey. So kenapa 4 surah ni bermula dengan Inna? Kesemuanya
turun memberikan berita tentang berita gembira ketika keadaan Nabi dan para sahabat. Okey, untuk pengetahuan kenapa ada surah yang bermula dengan inna ni, kerana nak berikan Allah nak berikan berita gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabat pada zaman dahululah. So kita tahulah surah Inna ni kan. So Inna ni adalah berita gembira buat Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Okey. Jelas ya semua? Okey, sekarang ni buat masa sekarang semua okey. Semua okey. Tarik nafas dulu. Mana mana yang nak tulis tadi, mana yang tertinggal nanti boleh beritahu saya, ataupun boleh sahaja komen ruangan komen. Betul, perkataan inna tu dengan sesungguh ya ustaz. Betul, inna. Betul, betul. Perkataan inna tu dengan sesungguh ya ustaz. Betul. Betul tu. Nampak? Betul saya cakap, kalau siapa tahu boleh sahaja tulis. Sebab saya tahu ramai yang lebih arif daripada saya kan. So terima kasih kepada Abi Muhammad Zainuddin Abdullah. Perkataan inna tu dengan sesungguh. Ya ustaz. Betul tu, dengan sesungguh. So inna tu dengan sesungguh. So kita dah tahu tadi fasa penurunan, kita dah tengok. Lepas tu kita dah tahu juga surah Al-Qad ni tergolong dalam surah ketiga bermula dengan inna. Okey. Terima kasih. Ni pun dapat ada Umi Diana Yusof tu tolong tulis surah Al-Fat muka surat 511, surah Nuh muka surat 570, surah Al-Qad muka surat 598, surah Al-Kausar 602. Betul tu. So terima kasih kerana sudi berkongsi muka surat kepada kami semua. Okey. So setakat ni jelas. Okey, kalau jelas jom kita pergi ke bawah. Hikmah penurunan. Hikmah penurunan surah Al-Qadr. Okey. Hikmah yang pertama kita boleh dapat ni adalah tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang penentangan kepada Nabi Muhammad semakin kuat. Maknanya bila surah ini diturunkan, disebab hikmah penurunan surah ini diturunkan adalah sebab pada masa ni permulaan dakwah pun bermula. Dakwah Rasulullah pun bermula. Macam kita tahu tadi kan, dakwah Rasulullah secara terang terus terang pun dah bermula. Dan penentangan yang sangat hebat pun semakin kuat pada zaman tersebut, pada tahun tersebut. So diturunkan surah Al-Qad ni untuk menenangkan Rasulullah. So kita boleh tengok kat sini juga, menurut Imam Al-Sayuti kan, menurut Imam Al-Sayuti surah ini diturunkan kepada permulaan dakwah secara terang di Mekah masa macam saya cakap tadi. So ketika itu penentangan terhadap Nabi semakin kuat dan sengit. Maknanya setiap surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah orang kata apa? Adalah pengubat ataupun orang kata apa? Berita lah, macam saya cakap tadi kan, berita gembira buat Nabi Muhammad supaya terus kuat dengan perjuangan dakwah yang memang orang kata apa, perjuangan dakwah ni memang tak semua orang boleh terima kan. Lagi-lagi pada zaman dulu, pada zaman tersebut adalah orang dah lama sangat tinggal tidak kenal Allah, tetapi diutuskan Nabi Muhammad sebagai Nabi pada zaman tersebut. Pada masa tersebut, memang banyak penentangan yang ditentang oleh orang Arab Mekah pada Arab Jahiliah pada masa tersebut. Belajar harfiah, insya-Allah kita dapat faham setiap perkataan ayat. Betul, belajar harfiah. Betul, siapa yang ada ilmu lebih lagi boleh belajar harfiah untuk kita faham setiap makna dalam surah ataupun setiap perkataan yang ada. Okey, terima kasih kepada yang memberi galakan kepada kita tadi. Okey. So, kita tengok kat sini tadi, sini selesai. Maknanya kita nak bagi tahulah hikmah penurunan adalah hikmah penurunan surah Al-Qad ni adalah sebabkan permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga penentangan semakin kuat. Okey, setakat ni jelas. Okey, jelas. Okey, kalau jelas, jom kita pergi ke nama surah. Nama surah. Okey. Nama surah. Okey, kita tengok kat sini saya disediakan dua, iaitu sudut bahasa dan juga sudut konteks. So kita tengok kat sini daripada sudut bahasa, Al-Qadr. Al-Qadr ni bermaksud kemuliaan. Okey, boleh highlight ataupun boleh garis daripada sudut bahasa kan, bahasa Al-Qadr
Allah. Okey. Al-qad adalah kemuliaan. Okey, kemuliaan. Okey. So nanti kalau daripada sudut bahasa, kalau ada orang tanya kan, al-qad daripada sudut bahasa adalah kemuliaan. Okey. Dalam sudut bahasa, al-qad bermaksud kemuliaan. Okey, kita tengok pada sudut konteks pula. Sudut konteks apakah maksud al-qad ni? Okey. So al-qad ni nak merujuk kepada macam kita tahu kan, saya cakap tadi kan, kita selalu lazimi baca ni dalam pada bulan puasa, bulan Ramadan. So dia nak merujuk, al-qad ni merujuk kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu apa? Iaitu malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu Taala. So, sudut konteks ni adalah yang lebih nampak lagi kepada kita. Al-Qad adalah Lailatul Qadar, iaitu merujuk kepada Lailatul Qadar, iaitu malam yang mulia di sisi Allah. Ya, kita tahu kan malam yang apa? Lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita semua harap-harapkan. Sangat-sangat kita meminta kepada Allah semoga dipertemukan kita semua dengan malam Lailatul Qadar, kerana kita tahu kan malam yang sangat-sangat mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya-Allah. Siapa yang tak nak ganjaran tersebut? Sebab apa? Ya, sebab kita tahu kan kadang-kadang macam saya sendiri, kadang kita dalam seharian kita dalam bulan-bulan lain daripada Muharram sehinggalah akhir, kadang-kadang ada bulan-bulan kita banyak silap kita. Kita manusia kan, kadang-kadang ada silap kita, ada dosa yang kita buat. So bila kita dapat malam Lailatul Qadar tu, masya-Allah, doa-doa kita diangkat, masya-Allah. Segala amal-amal perbuatan kita itu dilipat kali gandakan lebih banyak. Dan memang orang kata apa, malam yang mulia di sisi Allah. So mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, dan Allah menerima semua amalan kebaikan kita di sepanjang bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni adalah bulan tarbiyah buat kita, dan mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ni, kita masih lagi melakukan segala perbuatan baik sehinggalah kita dijemput oleh Allah SWT. Alhamdulillah, apa yang Ustaz ajar sama macam guru saya ajar. Alhamdulillah, insya-Allah. Kalau begitu, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Umi Fatimah. Betul betul ke Fatimah? Terima kasih. Alhamdulillah, apa yang Ustaz ajar sama macam guru saya ajar. InsyaAllah, kalau mana yang saya boleh, saya cuba. Saya pun masih lagi belajar. Saya pun masih lagi, orang kata masih lagi menuntut ilmu. Mana yang saya tahu, saya share lah pada hari ini. Mana saya tak tahu tu, memang jujur saya cakap, saya akan serahkan kepada guru yang lebih arif untuk menjawab. Okey, kat kampung, saya baca sedikit saya meraihkan soalan. Kat kampung 10 malam terakhir selalu imam baca surah di dalam tarawih. Kat kampung ramai jemaah berumur, imam baca surah-surah lazim. Betul, faham. Tapi tak apa, mudah-mudahan walaupun orang kata apa, baca surah lazim ke, baca surah panjang ke, yang penting niat kita tu, hadir tarawih ni sebab apa, hadir solat sebab apa. Mudah-mudahan tak kisahlah surah pendek, surah panjang. Yang penting niat kita untuk mendirikan solat tu sebab kita nak memang itulah tujuan kita kan. Lagi solat 5 waktu yang memang diwajibkan buat kita, dan campur pula pahala solat tarawih kan, amalan sunat kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita buat perkara-perkara ini, dapat meningkatkan lagi lah keimanan kita, meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So apa yang kalau kita rasa kita larat, kita buat. Kalau kita rasa macam tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okey, Alhamdulillah. Okey, setakat ni Umi Abi semua okey. Semua masih lagi dalam live ke? Semua okey? Jangan orang kata apa? Kalau ada rasa apa? Nak minum ke, nak apa ke, boleh saja minum. Jangan risau. Nak minum ke, nak basuh muka kejap ke, boleh saja. Okey, sekarang pun jam dah 9.56 kan. Okey, kita cuba percepatkan. Sebab kita tak nak, orang kata, tak nak ambil waktu yang lama sangat. Sebab yelah, kadang-kadang saya banyaknya benda yang tak penting saya sembang kan. So minta maaf banyak. Okey, so jom kita tengok. Yang ni kita dah selesai. Kita dah tengok tadi nama surah daripada sudut bahasa, kita dah jelas. Pada sudut konteks pun Alhamdulillah kita dah jelas. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman yang lebih buat kita, insya-Allah. So sekarang ni kita nak tengok awalan dan akhiran
surah Al-Qadr. Awalan surah dan juga akhiran surah. Okey. Okey. Betul, usaha tak mengkhianati hasil, betul. So jom kita tengok dekat awalan dan akhiran surah. Okey, buka boleh tengok muka surat 4 ni, awalan dan akhiran surah. Kita tengok awalan surah. Awalan surah ni Allah nak menceritakan Allah. Dalam awalan surah ni banyak ni nak menceritakan tentang apa? Nak banyakkan cerita tentang apa? So kita tahu dalam awalan dan akhiran. So awalan surah Al-Qad ni nak menceritakan tentang pengumuman penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran. So awalan surah ni memang menceritakan tentang nak maklumkan tentang penurunan Quran sahaja. Allah nak ceritakan tentang penurunan Quran tu tersebut. So bila kita tengok ayat-ayat dalam surah Al-Qad ni, kita tahu bila awalan surah tu kita akan tengok banyaknya surah menceritakan tentang Quran, tentang nak bagi tahu tentang Quran itu. Macam kita boleh tengok kan, yang pertama kan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksud ayat pertama apa? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, iaitu malam Lailatul Qadar. Besar dan mulia. Maknanya pada malam yang mulia. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. So awalan surah ni nak menceritakan tentang penurunan Al-Quran. Dan akhiran surah pula. Akhiran surah ni pula menceritakan. Okey, tadi awalan surah banyak menceritakan tentang penurunan Al-Quran. So akhiran surah adalah menceritakan Lailatul Qadar dikurniakan kepada mukmin yang berusaha. Maknanya Allah nak beritahu Lailatul Qadar ni hanya dikurniakan kepada mukmin yang berusaha. Betul lah tu. Misal lah kan, ini contoh kita tak menunjukkan kepada siapa-siapa. Misal lah, ah, orang tu tak berusaha untuk mendapat ataupun meraih pahala di dalam bulan Ramadan. Misal, dia tak menunaikan solat 5 waktu, dia tak pergi pun menunaikan solat sunat tarawih dan sebagainya, tetapi dia mengharapkan dia tak dapatkan Lailatul Qadar. Agak-agak dapat tak? Ibarat macam kita lah. Kita nak cermelang dalam peperiksaan, kita nak cermelang lah dalam apa sahaja yang kita nak, tetapi kita punya usaha, kita punya effort dah kan, orang putih kata kan, effort tu tak ada. Kita tak ada usaha langsung, tetapi kita nak kejayaan tu, tetapi kita tak usaha. Agak-agak dapat tak? Agak-agak dapat tak? Tidak. Macam tu juga akhiran surah dalam Al-Qad ni Allah nak beritahu. Lailatul Qadar hanya dikurniakan kepada orang mukmin yang berusaha. Maknanya siapa nak raih Lailatul Qadar kena berusaha. Kena lebih sikit usaha dia. Maknanya dalam Ramadan tak kisahlah awal Ramadan, pertengahan Ramadan, lagi-lagi akhir Ramadan tu lah kan. Yang kita tahu kan Lailatul Qadar akan berlaku pada pengakhiran Ramadan. Adakah pada akhir Ramadan sahaja yang kita perlu apa, berusaha bersungguh-sungguh? Tidak. Kalau kita betul nak raih Lailatul Qadar ni, Allah mesti pandang daripada permulaan kita. So pada itulah kita kata permulaan bulan Ramadan ni kita kena usaha daripada bulan apa? Bulan Rajab hari tu kan, Rajab kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. So bulan Rajab tu kita dah start Syaban. Lepas tu bila Ramadan ni, kita tak apa. Kita tak adalah terkejut untuk melakukan ibadah-ibadah yang sangat-sangat banyak. Sebab kita tahu bulan Ramadan ni lah yang ramai. Kita sendirilah nak pulun segala-gala amal ibadah kan. So tak ada masalah pun nak pulun pun boleh. Asalkan ikut apa orang kata kemampuan diri sendiri. Kita tak kisahlah nak solat tarawih 8 rakaat. Boleh. Nak habiskan 20 rakaat boleh. Semua kita buat pada bulan Ramadan. Sebab apa? Kita tahu ada satu malam yang sangat istimewa dalam bulan Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Dan akhiran surah Al-Qad pun Allah dah kata Lailatul Qadar hanya dikurniakan kepada mukmin yang berusaha. So kita kena berusaha lebih sikit dalam bulan Ramadan ni. So itulah diberikan kepada kita bulan Rajab, Syaban tu untuk kita asah pisau. Asah pisau macam kita nak sambut bulan Raya Korban. Kalau kita nak pergi lepah daging tu, mungkin seminggu awal kita dah asah pisau kita kan, untuk kita nak betul-betul potong lembu tu kan. So macam tu juga bulan puasa, kita kena startkan diri kita ni dengan perkara-perkara yang baik tu
Sebenarnya bukan sahaja bulan Ramadan, tetapi sebelum bulan Ramadan tu kita dah kena lazimi buat-buat perkara-perkara yang baik supaya bulan Ramadan badan kita tak terkejut. Okey. Okey. Apa lagi yang tak mencari, tapi itu semua kehendak Allah. Semoga kita dikurniakan Lailatul Qadar yang kita harapkan ini. Betul. Mudah-mudahan orang kata apa, kita berusaha juga. So orang kata apa, yelah Allah akan pandang setiap usaha kita. So kita kena usaha, lepas tu baru kita tawakal kepada Allah. Okey. So alhamdulillah kita dah tahu tadi, saya kata awal surah ni menceritakan tentang pengumuman penurunan surah Al-Quran. Dan akhir surah ini nak menceritakan tentang Lailatul Qadar ini akan diberikan kepada orang, akan hanya dikurniakan kepada mukmin yang berusaha. Okey, insya-Allah mudah-mudahan kita semua sahabat-sahabat kita di luar sana semua sekali dapatlah meraih malam Lailatul Qadar. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, boleh kita teruskan. Dah nak habis dah ni Umi Abi. Pejan celik dah nak habis dah. Jam pun dah 10.03. So kita boleh tengok dekat sini hubung kait dengan surah Al-Fatihah. Kita nak tengok hubung kait surah Al-Qadr dengan Al-Fatihah. Okey, boleh kita masuk Kita boleh masuk dah. Boleh saya terus. Okey, ni last tau. Ini last. Lepas ni kita habis insya-Allah. Lepas ni minta Umi Abi tunggu seketika. Orang kata apa, ada sedikit makluman yang insya-Allah menarik buat kita semua untuk kita tahu dan kita ambil sebagai pengajaran. So lepas ni saya sedikit pengumuman, minta kalau Umi Abi yang boleh luangkan masa sedikit sehingga habis, boleh tunggu, insya-Allah saya ada sedikit pengumuman yang akan diberikan. Okey, kita teruskan. Yang pengakhiran ni adalah hubung kait dengan surah Al-Fatihah. Okey, hubung kait maknanya hubung kait apa yang persamaan surah Al-Qadnis dengan surah Al-Fatihah. Okey. So kita tengok kat sini, kita nak tengok dulu apa tema utama yang dibawa oleh surah Al-Qad. Apa tema utama surah Al-Qad. Minta maaf ya kalau tulisan saya agak macam cacing-cacing ke, minta maaf. Okey, kita boleh tengok kat sini tema utama surah Al-Qad ni adalah tentang apa? Tingginya kedudukan Al-Quran sehingga sehingga malam yang diturunkannya menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar tu makna malam yang diturunkan Al-Quran. So dalam tema surah Al-Qad ni menceritakan bahawa kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi sampai ia diturunkan pada malam yang sangat mulia, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bila kita tengok kan, Masya Allah punya tingginya martabat Al-Quran. Itulah sangat pentingnya Al-Quran. So sangat sedih kalau kita dengarkan ada segelintir orang mengatakan Al-Quran ni tidak relevant, tidak lagi macam mana ayat orang putih tu, saya dah tak ada nak sebut. Tidak lagi tak lagi baik diguna pakai, maknanya tak boleh diguna pakaikan lagi. Ada segelintir orang mengatakan Al-Quran tak boleh digunakan lagi pada zaman sekarang. Sebab orang kata Al-Quran tu digunakan pada zaman sahabat dan tak apa, tak relevan. Saya nak sebut tak reti. Terima kasih kepada Umi Natul Azwa Muhammad Tahir. Terima kasih. Maaf ya, saya tak reti nak sebut relevant. Macam itulah, minta maaf kalau ada guru BI saya punya grammar sedikit error ke, minta maaf. Itulah orang kata. Orang kata setengah ada segelintir mengatakan tak relevan Al-Quran ni. Masya Allah. Mudah-mudahan bukanlah tergolong di antara kita yang hadir pada hari ini. Dan bukan juga tergolong dalam anak cucu kita, zurat-zurat kita. Mudah-mudahan tidak tergolong. Sedangkan bayangkan ada segelintir orang yang mengatakan Al-Quran ni tidak boleh diguna pakaikan lagi. Sedangkan kehidupan kita ni, kalau kita tak berpandukan Al-Quran, agak-agak masyarakat kita ni, kalau misal lah kan kita ni, kita punya kedudukan Islam ni tidak menggunakan Al-Quran sebagai panduan, agak-agak kita punya perjalanan kehidupan kita seharian ni akan tenang tak agak-agak? Saya rasa tidak. Sedangkan setiap cara pakaian kita pun dah ditulis dalam Al-Quran. Menutup aurat, hormati ibu bapa. Misalnya kita lawan Al-Quran, kita kata Al-Quran tak relevan. Wa na'udzubillah min zalik. Macam-macam boleh terjadi. Tapi
Memang orang kata zaman sekarang ni zaman yang menakutkan kita sebenarnya. Zaman yang ya kita tahu. Kita tahu kita tak boleh takut sebab kita tahu kita semua akan pergi menghadap Allah dan hari kiamat itu akan pasti jadi. Hari pengakhiran itu akan jadi pada kita. Tetapi kita sendiri kena buka mata pada zaman sekarang ni kita tengok pelbagai tentangan terhadap Islam tu sangat kuat. Kita tengok sekarang kan perhimpunan yang tak sepatutnya berlaku dah berlaku. Perkara-perkara yang tak sepatutnya ada dah ada. Perkara yang buruk diagung-agungkan, perkara yang baik direndah-rendahkan. Perkara yang benar ditipu-tipukan. Perkara yang tipu dibenar-benarkan. Zaman sekarang, nampak tak? Akhir zaman kita sekarang kan. Mudah-mudahan minta doa semua Umi Abi, sahabat-sahabat. Doakan saya ni, macam saya ni kan, budak-budak muda zaman sekarang. Doakan kami semua, semoga orang kata apa, terus kuat berada di jalan Allah dan terus berpaut kepada syariatnya Islam. Dan terus mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekarang ni banyaknya majlis zikir, majlis-majlis mengingati Rasulullah, majlis-majlis yang mengingatkan kita pada Allah dan juga Rasulullah. Sebenarnya kita kena ikut. Kenapa? Kadang-kadang ada orang tanya, kenapa nak agung-agungkan Rasulullah? Kenapa nak adakan majlis-majlis mengingati Rasulullah? Agak-agak kalau kita tak adakan majlis mengingati Rasulullah, agak-agak kita boleh ikut tak? Sebab apa? Macam Siti Aisyah, para sahabat bertanya, macam mana aku nak ikut apa tauladan Rasulullah? Siti Aisyah mengatakan apa? Ikutlah Al-Quran. Kalau kau nak tahu macam mana baginda Rasulullah, kau ikutlah Al-Quran. Al-Quran tu Nabi Muhammad ni ibarat apa? Ibarat Al-Quran yang bergerak. Setiap tutur kata Nabi Muhammad, setiap perbuatan Nabi Muhammad tu adalah berlandaskan Al-Quran. Kita tahu kan baginda yang lemah lembut dan ada juga tegasnya tentang agama sangat tegas. So sangat rugilah kita kalau kita mengatakan tak payah ikut Quran, tak payah ikut sunnah Rasulullah, tak payah ikut itu, tak payah ikut ini, jangan lebih-lebihlah tentang Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tu kekasih kita. Kadang-kadang kita pelik kan, kenapa nak berbanyakkan selawat? Kenapa nak perbanyakkan selawat sampai lupa Allah? Sedangkan dalam selawat, kita memuji Allah dulu kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul tak? Allah di depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tak? Mana mungkin kita nak mengata kalau kita ikut Rasulullah, kita tak ingat Nabi, kita ingat Allah. Tidak. Salah satu cara untuk kita ingat Allah adalah dengan mengingati Rasulullah. Tipulah siapa yang tak ingat Rasulullah, agak-agak dia boleh ingat Allah tak? Wa na'udzubillah. Kan dah tepuk dada, tanya kita punya diri masing-masing. So, betul lah, nampak saya suka ni komen ni, Rasulullah itu kekasih Allah. Mana mungkin disangkal. Masya-Allah, betul. Kalau kita kata tak ikut Rasulullah, itu adalah kekasih Allah. Macam kita dalam kehidupan kita, kita mempunyai pasangan. Kita sayang kepada suami kita sayang kepada isteri kita. Dalam masa yang sama, kita sayang juga mak ayah mertua kita. Jaranglah kita tak suka mak mentua kita tetapi kita boleh jaga anak orang. Mungkin tak kan, macam tak kena. Kita sayang anak orang tu tapi mak ayah orang tu kita tak suka. Macam mana? Macam mana tu? Macam tu juga Rasulullah. Kita kata, kita buat apa ingat Rasulullah, buat apa nak agung-agungkan Rasulullah, buat apa nak selawat banyak-banyak ke Rasulullah, buat apa nak ada majlis Rasulullah, nak buat apa adakan majlis maulid Rasulullah. Nampak tak? So orang kata apa, mudah-mudahan kita tak tergolong dalam pemikiran yang sebegitulah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada pemikiran tersebut. Okey. Okey. So banyak pula saya cakap, nanti tak lepas pula hubung kait dengan Al-Fatihah ni. Tadi tu sedikit selingan ya. Mana yang baik tu kita ambil, yang buruk tu kita jauhkan. So tadi kita dah tahu tema surah Al-Qad. So apa perbezaan dengan surah Al-Fatihah adalah surah yang keberapa? Surah yang keberapa? Ayat yang ke-6 dalam surah Al-Fatihah, iaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang bermaksud, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Okey. So apa persamaan dia? Okey, kita tengok tema tu nak mengatakan Al-Quran ni sangat mulia sampai diturunkan di dalam malam yang mulia, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. So kita boleh tengok juga dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita tahu
tunjuk jalan yang lurus tu mestilah kita nak ikutkan panduan kita adalah Al-Quran. So Al-Quran tu Al-Quran yang sangat mulia. So kita boleh tengok dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Dekat sini tunjukilah kami jalan yang lurus. Okey, jalan yang lurus. So kita boleh tengok kat sini juga okey. Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, iaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Tu untuk kebahagiaan manusia. Untuk kebahagiaan kita dalam dunia ni adalah kita ada untuk kebahagiaan manusia di alam dunia dan di alam baqa. Maka Allah dengan tarbiyahnya kerana Rahman dan Rahimnya, Allah memberikan kepada manusia beberapa macam hidayah, iaitu petunjuk dengan bertingkat-tingkat. Maka kita kena faham banyak hidayah yang Allah beri kepada kita. Maksudnya tunjukkan kami jalan yang lurus, iaitu hidayah Allah kepada kita. So hidayah yang pertama adalah hidayah al-wujdan, iaitu apa? Hidayah yang timbul dari rasa menurut tabiat semenjak lahir ke dunia, iaitu hidayah apa? Rasa lapar kita, rasa dahaga kita, itu adalah lumrah kita kan. Itu dah apa orang kata, memang kita dah sejak azali kita memang ada dah sifat rasa lapar, rasa dahaga dan sebagainya. So yang kedua adalah hidayah al-hawas. Hidayah al-hawas ni adalah hidayah pertunjuk panca indera yang 5 yang asas lah: mata, telinga, hidung dan kulit. So misalnya kalau kita tak ada panca indera, agak-agak kita boleh tak apa nak lakukan satu perkara tu dengan mudah? Mungkin susah dan sebagainya, betul tak? So bila Allah kata tunjuklah kami jalan yang lurus, Allah sediakan hidayah buat kita, dan kita boleh tengok hidayah ni sangat-sangat banyak buat kita. So hidayah agama tu sendiri, hidayah yang Allah beri kepada kita, yang paling besar kita boleh tengok sekarang ni adalah Al-Quran itu sendiri. Petunjuk yang sangat-sangat, apa orang kata, surat cinta kan. Orang kata Al-Quran ni adalah surat cinta daripada Allah kepada kita. So, kepada kita hamba Allah ni. So bila kita faham Quran, bila kita tahu kenapa Quran ni diturunkan di dalam pada 1000 malam yang paling mulia, 1000 bulan yang paling baik. Sebab Al-Quran ni sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat tiada yang boleh tandanginya. Kalau kita tengok dalam surah, kalau kita nak baca, misalnya kita tengok surah Al-Ikhlas kan, orang kata apa, kalau kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas ibarat macam kita mengkhatamkan Quran. Tetapi janganlah pula kita hanya baca surah Al-Ikhlas je sepanjang kita hidup kan. Surah Al-Ikhlas ni maknanya orang kata apa, kalau kita baca surah Al-Ikhlas ni sebanyak 3 kali, fadilatnya ibarat macam kita mengkhatamkan Quran. So itulah dikatakan hidayah yang terbesar buat kita. Hidayah kita dapat mengenali Al-Quran, dan kita tahu Al-Quran itu diturunkan kepada kita dan melalui pengantaran malaikat Jibril, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal Al-Quran tak turunkan kepada kita, agak-agak kita tahu tak tentang kehebatan Allah, tentang kehebatan alam sekitar, tentang bulan, bintang, agak-agak kita tahu tak? Mesti kita tak tahu kan? So alhamdulillah, itulah dikatakan hidayah yang terbesar buat kita. Terutama sekali hidayah Islam, hidayah iman, taufik dan sebagainya. Itulah yang memberikan kita kekuatan untuk terus kuat pada masa sekarang ni. Misalnya kalau kita tak letakkan Al-Quran dalam kehidupan kita, agak-agak kehidupan kita sekarang ni mungkin akan menjadi kacau bilau, hidup tak tenteram, hati akan rasa macam kurang berdamai. Itulah pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Okay? So tadi saya tengok kes saya dah tunjuk tadi. So dia lah berkait dengan ihdinas siratal mustaqim, mana tunjukkanlah kami jalan yang lurus. So nak tahu jalan yang lurus, kita sentiasalah melazimilah. Kita perlulah tingginya kedudukan Al-Quran. Maknanya kita kena nak jalan yang lurus, kita kena sentiasa melazimi membaca Al-Quran, dan kita perlu sematkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Walaupun orang kata apa, kadang-kadang mungkin orang terfikir, saya tak tahu nak baca, tak tahu nak baca, kita cuba baca dulu. Kita baca, kalau kita rasa macam dah tak boleh nak baca, kita cari guru. Kita cari guru untuk ajar kita macam mana nak perbetulkan bacaan kita, tajwid kita, makhraj kita dan sebagainya. So bila kita dah tahu, bila kita dah sentiasa melazimi baca Quran, InsyaAllah Allah akan beri lebih lagi
kita punya apa, jalan yang lebih baik buat kita. Sebab apa? Kita sentiasa melazimi Al-Quran. Okey. So setakat yang saya kongsikan pada hari ini semua jelas. Setakat daripada pukul 9 sampai 10.17 dah ambil masa, minta maaf sangat ambil masa yang lama. So setakat ni kita habis sampai sini saja, sampai hubung kait dengan surah Al-Fatihah. So tak lima, tak tahu nak baca belajar le masuk izin ngaji kelas Amitoh. Masya Allah. Betul, tak kisahlah belajar kat mana-mana pun, izin ngaji ke nak belajar dekat tempat lain ke mana pun, asalkan kita belajarlah. Kalau kita dah belajar, dah ada guru, maka kita lazimilah, kita sentiasalah membaca Al-Quran tu. Jangan kita dah pandai, kita lupa pula Al-Quran tersebut. Jangan. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini, Allah meningkatkan kita rasa lebih cinta kepada Al-Quran. InsyaAllah. Okay, setakat ni jelas. Kalau jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. So, saya minta maaf. Jangan keluar lagi kejap. Kita ada sedikit pengumuman. Tadi kita dah tahu kan? Boleh promote dia kot? Jangan kena dulu. Okay. Okay. Jangan keluar lagi. Kita besarkan muka saya dulu. Okay, insyaAllah mudah-mudahan. Okay. So, mudah-mudahan orang kata apa, dengan perkongsian saya pada hari ini memberi sedikit pemahaman buat diri saya sendiri dan juga Umi Abi dan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Dan memang saya nak mohon maaf sangat kalau ada kurang saya, ada silap saya, mohon dimaafkan. Mana yang baik tu hanyalah datang daripada Allah. Yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, jangan keluar lagi kejap. Saya nak ada sedikit makluman kepada Umi Abi semua. Kejap. Okey, kita ada sedikit makluman yang perlu Umi Abi tahu. Umi Abi kena tahu. Kena tahu. Kalau tak tahu nanti rugi. Kena tahu. Kalau tak tahu nanti rugi. Kejap. Mana? Okey. Okey. Ni Alhamdulillah. Boleh kan nampak perjalanan kita? Boleh nampak ke? Nampak kan poster yang berada di atas saya ni? Okey, ada di atas saya ni. Saya harap Umi Abi yang hadir pada hari ni minta jasa baik semua. Ini adalah program yang orang kata apa? Program yang wajib ikuti. Wajib ikuti sebab apa? Sebab semua link-link pengajian yang ada dalam ni semuanya akan diberi di dalam grup sahaja. Dia tak akan diberi di apa, Telegram ke, tak ada diberi di Facebook, tak ada. Memang dalam grup khas sahaja. So minta Umi Abi semua joinlah bersama sama-sama kami dalam program Road to Ramadan. Macam mana nak sertai Encik Helmi? Okey, kejap saya sediakan link. Umi Abi terus tekan. Terus tekan. Sebab apa? Sebab risau nanti, risau lepas ni mungkin tak akan masuk live saya dah ke, ataupun tak masuk live mana-mana lagi. Saya risau terlepas. Sangat-sangat rugi kalau terlepas apa, program-program Road to Ramadan ni. Kita ada 2 lagi program yang percuma menanti Umi Abi semua. Macam mana dalam grup, macam mana macam tak join? Macam mana? Dalam grup macam mana nak join kot? Okey. Macam mana nak join? Okey ni. Saya dah sediakan link. Umi Abi nampak tak? Okey, nampak tak saya share dekat ruangan komen? Jom sertai Road to Ramadan. Tekan klik sini tu. Tekan sahaja link yang saya berikan tu untuk apa? Untuk sama-sama ikuti. Sebab kita ada 2 lagi program yang orang kata apa, sangat-sangat hebat. Panel yang sangat hebat. Yang itu yang akan berlangsung minggu ni juga. Minggu ni kita akan banyak lagi aktiviti. 16 Mac 2023 iaitu hari Khamis ni, pukul 9 malam kita akan bersama Ustaz Abdul Hadi. Ustaz Abdul Hadi akan menceritakan, akan bedah surah Al-Asr. Bedah surah Al-Asr pada pukul 9 malam melalui Zoom online. So kalau link Zoom ni memang akan diberi di dalam grup yang saya sediakan link di ruangan komen itu sahaja. Kalau tak klik, Umi Abi dan sahabat sangat-sangat rugi sebab terlepas. Sebab benda percuma ni kan datang sekali je. Lepas ni kita tak tahu lagi bila nak adakan. So sekarang ada masa, jom sama-sama sertai. Klik je link yang saya sediakan di ruangan komen. InsyaAllah
membantu. InsyaAllah kita akan sama-sama bedah surah pada hari Khamis ni 9 malam. Bukan bukan setakat Khamis ni je. Kita akan terus pergi kepada hari Jumaat. Jumaat malam pun kita ada pengisian. Malam Minggu. Esok tu cuti Sabtu tu. So Jumaat tu, malam tu kita ada pengisian bersama siapa? Bukan saya tetapi Encik Irfan Mokhtar dalam refleksi surah Al-Asr pada pukul 9 malam juga di Zoom meeting. Okey. Okey, dua program percuma ni hanya akan dapat link siapa yang sertai grup je. Siapa yang tak sertai grup tu minta maaf sangat tak dapat link tu. So tu saya cakap rugi sangat kalau Umi Abi tertinggal program percuma kami ni sebab kami jaranglah buat program percuma, selalunya banyaknya berbayar. So kali ni sempena Road to Ramadan kita bagi Umi Abi semua prepare siap-siap, kita mantapkan kita punya dalaman, insya-Allah kita sama-sama menuju Ramadan dengan penuh keaziman, kita penuhkan dengan kebaikan insya-Allah. So terima kasih yang sudi ambil alert tentang program ni. Sebab kenapa saya bersungguh-sungguh, sebab saya nak Umi Habib semua yang hadir pada hari ni, saya nak semua sertai. Sebab saya sedihlah kalau tak sertai sebab benda ni percuma, sangat-sangat rugi kalau tak masuk, okey? So tekan je link, jangan tertinggal. Kalau tertinggal nanti rugi. Siapa tertinggal nanti boleh tanya kawan-kawan yang dah sertai, boleh minta mereka link tersebut. Okey. So selesai yang ni. So kita boleh share link ni dengan orang lain. Oh, boleh. Jangan risau. Link yang kami share ni boleh je share dekat sahabat-sahabat. Lagi-lagi kalau dapat family pun lagi bagus. Nanti bila program tu berlangsung, boleh buka kat PC, boleh buka dekat TV. Besar kan. Siapa yang ada smart TV tu kan boleh tengok malam-malam Jumaat tu, hari Jumaat malam Sabtu tu. Ni live tau. Ni bukan rakaman. Ini memang live. Memang secara live, real. Tetapi kita guna online lah, kita guna Zoom meeting. Tetapi ini memang betul-betul, bukan rakaman. Memang betul-betul. Memang akan nampak muka ustaz tu, memang akan nampak muka Encik Irfan, memang nampak muka Encik Ustaz Abdul Hadi. Dan Umi Abi semua pun memang boleh buka kamera. Bila buka kamera tu lagi seronok. So boleh share dekat mana-mana pun, boleh share dekat, tak kisah. Ini terbuka buat semua. Buat semua yang cintakan ilmu. Ini untuk anda. Buat anda semua pecinta ilmu, ini program hanyalah untuk anda. So nak share dekat grup masjid ke, masjid mana-mana pun boleh saja. Lebih ramai perkumpulan kita, lebih seronok. So bila ramai lagi join, lagi seronok. Bila mahabbah tu banyak, mana bila perkumpulan kita tu ramai, insya-Allah mudah-mudahan kita lebih dapat lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz dan juga Encik Irfan pada Khamis dan Jumaat ni. Jangan terlepas, klik sahaja link yang saya beri. InsyaAllah Umi Abi dan sahabat semua akan masuk dalam grup dan semua info mengenai Road to Ramadan ni akan ada dalam grup tersebut. Okey, Alhamdulillah Umi Zainab Asir kerana sudi join. Dah join Ustaz, terima kasih. Okey, sama-sama. So, kita live pagi hari ni boleh ulang tonton dalam FB Izin Ngaji. Yang Zoom, ya betul, boleh. Yang hari ni kita boleh tengok dekat online, dekat Facebook, ada link nanti. Yang Zoom online saja tiada ulangan, begitu. Ah, maaf. Jangan risau. Ni Road to Ramadan ni semua ada rakaman. Zoom ada rakaman, FB lagilah ada rakaman. So, itulah saya kata kena masuk grup. Masuk grup, link rakaman kami akan bagi dalam tu. So nampak tak? Seronok kan? Dah lah percuma, rakaman pun dapat. So jom sertai Road to Ramadan bersama Easy Ngaji. Okay? Terima kasih kerana perhatian Umi Abi semua. So kejap kita ada satu lagi pengumuman. Ada lagi satu sikit saya nak bagi tahu kepada Umi Abi. Kejap. Saya ingat hujan tadi. Ada sedikit bunyi yang bunyi komputer kot. So kita nak cerita. Ini apa-apa orang panggil? Kolaborasi. Kami ada kolaborasi bersama sahabat baru kami. Iaitu Allah, saya punya mic tinggi. Iaitu boleh nampak? Nampak ni. Kejap. Kamera saya. Kejap. Okey. Ni. Semua Umi Abi nampak tak? Ini bukan kurma ya. Ini bukan kurma tau. Ini bukan kurma. Tetapi ini adalah Happy
Quran Kid. Kita tadi kan mak ayah macam kita kan. Kita yang dewasa ni kita dah tahu dah. Kita dah tahu apa surah Al-Qad tadi, tetapi kita rasa macam mana ya? Macam mana mesti dalam hati kan. Macam mana aku nak cerita ke anak-anak aku surah Al-Qad ni, macam mana nak cerita kat cucu-cucu anak-anak buah macam mana. So jangan risau. Dekat sini, sekejap saya rasa saya buka mic. Ah, ah, kita buka mic. Betul betul. Kita buka mic lagi mudah, lebih seronok. So, dekat sini kami sediakan Happy Quran Kit. Di dalam ni ada apa? Jom kita tengok. Nampak ni? Kat sini ada, ini adalah daripada I Love Quran. Masya Allah. Saya menarik. Saya rasa macam, saya pun rasa macam nak beli satu ni. Nak bagi anak buah. So, memang dia memang khusus tentang surah Al-Qad, dan ini adalah aktiviti yang sangat-sangat, orang kata apa, sangat-sangat berpatutan lah Umi Abi, dan yelah, kalau kita ada cucu ke, ada anak-anak kecil, nak bagi anak buah pun boleh. Ini adalah orang kata apa, kit yang sangat kompleks yang macam-macam ada. Kejap saya buka. Jom kita tengok. Dia I Love Quran ni menyediakan apa orang kata, tadabbur dan juga aktiviti. Maknanya dia bukan setakat belajar je, tetapi dia mempelajari tadabbur Quran. Siapa yang nak anak-anak kecil dia memahami Quran, tadabbur Quran, dan juga ada sedikit aktiviti, boleh. Okey, boleh. Nasi Encik Irfan dah pegang. Boleh. Orang kata apa? Ni, dapatkan Happy Quran Kit daripada I Love Quran. Masya Allah. Siapa yang buat, boleh buat hadiah. Betul, nampak? Macam Puan Alina kata boleh buat hadiah untuk sambut Ramadan. Betul, nampak ni? Macam ni, dia, nampak ni? Ini adalah buku The Power of, ni storybook. Nampak storybook. Maknanya bulan puasa, selepas kita habis moreh ke kan, anak-anak tak tidur lagi kan. Mesti diorang kata kan, Mami, Mami ke Mama kan, boring lah malam ni, moreh dah, terawih dah, ceritalah sikit tentang Ramadan lain lagi. So, dalam ni sangat-sangat menarik. Nampak ni? Ni ada apa orang panggil ni? The Power of Surah Al-Qad. Storybook. Nampak ni? Buku cerita. Jangan main-main. Bukan kaling-kaling orang kata. Saya pun rasa macam saya pun dah terpancing dengan kit ni. Sebab yelah, orang kata zaman sekarang nak hiburkan hati anak-anak kecil. Cik, saya cakap macam dah ada anak je kan, walaupun saya tak ada anak, tapi saya ada anak buah. So saya tahu kan, nak hiburkan hati-hati anak kecil ni bukan mudah. Tetapi bila ada kit ni, dan tahu ni, color dia memang colourful. So macam ni, nampak kat sini bahasa Inggeris, saya takut sebutnya. Tapi bahasa Inggeris yang basic. Macam kat sini, let's read together. Macam sini nampak dia ada surah. Ayat yang pertama iaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lepas tu ada bawah ni, ada maksud. So bawah ni, let's read together. Maknanya kita boleh baca dengan anak kita. Okay, kita buka-buka sebelum anak kita tidur kan. Okay, jom ikut baca. Yang pertama surah Al-Qad, baca Inna anzalna fi lailatul qadr. Boleh baca maksud dia. Walaupun saya tahu ayah-ayah dengan mama ayah sekarang memang moden, memang senang je translate sebab dia BI yang mudah faham. Orang kata buku ni memang buku yang mudah faham. Saya yang orang umur dah 20-an ni pun mudah faham. Apakah lagi budak-budak yang nak apa orang kata, nak mempelajari apa orang kata, tadabbur sambil buat aktiviti. Bukan itu saja. Boleh buat jadi hadiah untuk budak-budak ni, mesti suka. Betul. Berapa harganya nak belikan cucu? Harga dia serendah RM59 sahaja. InsyaAllah link ada kat atas. Kejap saya sediakan. Saya letak link. Saya nak cerita lagi ni. Saya dah pegang yang ni. Okey, kejap. Okey, siapa-siapa yang nak dapatkan Happy Quran Kit ni, jom cepat-cepat tekan sekarang link yang saya beri kat bawah. Tekan. Kejap tu. Okey, bukan dia ada buku je, tetapi dia ada aktiviti. Betul lah tadi kan. Tadi kata dah tadabbur. So dia ada juga aktiviti. Nampak ni. Apa ni Cik Elmi? Ini adalah A Night in Cave Hira. Maknanya ni nak buat ibarat macam nak tunjuk kat kita illustration tentang Gua Hira. Pada malam tu lah, pada malam penurunan Al-Quran tu, pada malam penurunan Al-Quran di Gua Hira. So ada aktiviti, nampak ni. Ini ibarat macam, nampak tak? Macam daun.
yang kita boleh tampal dekat kotak ni. Kalau kotak tu siapa yang perasan, bila buka kotak ni nanti, dia ada interface bawah dia tu, surface dia tu ada lakaran ibarat macam gua Hira. Masya Allah. Dah lah ada sesi tadabbur, betul ada pula aktiviti, memang seronok lah anak-anak ataupun cucu-cucu kita. Nampak ni? Kejap. Terima kasih Encik Irfan kerana tolong saya. Maaflah, kami tak besar sangat ruangnya. Nampak ni? Oh, tadi kan ni nampak kotak macam Encik Elmi kotak biasa je. Jangan pandang sebelah mata. Buka saja kotak ni, bawah ni, nampak? Ni saya cakap. Nampak? Inilah saya kata yang surface yang kita boleh ambil yang tadi daun-daun tu boleh tampal dekat sini. Aktiviti, nampak tak? Nampak tak? Dia ni bukan kotak biasa tau, tetapi dia ada aktiviti. Ada aktiviti. So tu saya cakap memang seronok. Happy Quran Kit daripada I Love Quran ni. So memang sangat-sangat bermanfaat. Bukan buat anak-anak je, tetapi buat kita juga. Revision untuk kita yang dewasa ni. Ni mak-mak boy excited ni. Betul. Saya sendiri pun tengok macam, best pula ni kan. So saya rasa memang kena ada satu lagi bulan puasa nak dekat dah ni. Selain daripada menyediakan kurma, saya rasa menyediakan kit ni pun sangat membantu untuk pembesaran anak-anak kecil kita. So maknanya tu orang kata kan, kalau macam tadi kita takut kan remaja zaman sekarang. So sekarang ni daripada kecil lah kita kena latih lagi anak-anak kecil ni supaya dekat dengan Quran dan dekat dengan Islam. Bila ada kit ni kan, ini adalah satu apa orang kata, Alif Quran juga adalah orang kata insentif untuk dekatkan anak-anak kecil ni dekat dengan Al-Quran dan juga kepada ibu bapa yang mungkin orang kata apa, kadang kekangan masa nak hantar anak-anak dekat kelas-kelas. So bila ada kit ni, kita sama-sama mempelajari dan kita sekaligus kita dapat mengajar kepada anak-anak kita. Okay. So siapa-siapa nak membeli, siapa nak dapatkan Happy Quran Kit, okay, jom tekan link yang saya berikan di ruangan komen. InsyaAllah moga-moga bermanfaat buat kita semua. Okay, Alhamdulillah. Macam mana nak order Ustaz bayaran pos laju kat rumah? Maaf. Kepada Umi Robiah Yaakob, boleh sahaja tekan link yang disediakan. Nampak tak? Dapatkan ni. Ni klik ni apa? Kita punya sahabat daripada I Love Quran pun dah hadir pada hari ni. Nampak ni, sediakan dapatkan harga istimewa untuk penonton live Easy Ngaji. Nampak? Istimewa. Klik link, link yang disediakan. So boleh tekan sahaja link yang disediakan. Nampak ramai berminat. Okay, klik link yang saya sediakan ni. Ini bukan untuk bagi tahu ini apa orang kata, untuk clear lah. Ini bukan daripada Izin Ngaji, tetapi ini adalah daripada orang kata apa, collaborator kita, iaitu daripada I Love Quran. So segala penghantaran ataupun segala order tu akan masuk kepada I Love Quran. Bukan kat Izin Ngaji je. Kami adalah platform untuk sebarkan orang kata apa, kebaikan yang ada dalam kit Happy Quran Kit ni. So segala pembelian, segala penghantaran akan diuruskan oleh sahabat kita I Love Quran. Okay, so boleh tekan link yang diberikan untuk pembelian. InsyaAllah nanti I Love Quran akan bantu Umi Abi dan sahabat-sahabat yang ingin dapatkan Happy Quran Kit ni. Okay, okay, itu sahaja untuk orang kata apa, orang kata apa, sedikit makluman buat Umi Abi semua. So jangan lupa daripada Izin Ngaji, kita akan ada lagi 2 sesi program percuma, iaitu pada Khamis dan juga Rabu ni. Jangan lupa kita punya sesi ini. Apa tu? Okey, jangan lupa kita punya aktiviti Izin Ngaji ada 2 lagi program percuma, iaitu bedah surah dan juga refleksi surah. Siapa yang belum lagi masuk dalam Telegram, saya minta sangat jasa baik semua, tolonglah masuk. Sebab benda ni memang seronok saya kata. Sebab ialah benda yang percuma ni, dia tak mudah nak datang dekat Izin Ngaji ni. Sebab yelah kita tahu kan, sebab kita banyak lagi benda kita perlu buat. Tetapi dengan rezeki yang kami ada ni, kami bantu, sebab kita nak dekat Ramadan ni, kami bantu Umi Abi semua untuk adakan program percuma. So bedah surah bersama Ustaz Abdul Hadi, refleksi surah Al-As bersama Encik Irfan kita. So dalam minggu ni kita ada 2 lagi program percuma, iaitu Khamis dan juga Jumaat malam pada pukul 9 malam. Siapa yang nak join, boleh klik link Jom Sertai Ramadan.
klik sini.mytj001. Itu sahaja daripada saya. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk, yang kelemahan tu datang daripada diri saya sendiri. Itu sahaja yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mendengar kami punya sedikit iklan daripada tadi sampai sekarang. Itu sahaja daripada saya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Okey, itu saja daripada saya. Saya Hilmi Raplis mengundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa klik link Jom Sertai Ramadan, dan siapa nak dapatkan Quran, Happy Quran Kit, boleh tekan link juga. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. rindu
menandakan pemulihan